Selamat pagi semua. Ringkas edisi 11 Mac 2021 bersama saya Jessica Chung, kita teruskan dengan perincian ini. Projek Jiwa Murni terus beri manfaat kepada rakyat Sarawak. Kerajaan negeri telah menyalurkan peruntukan besar kepada Tentera Darat Malaysia TDM untuk melaksanakan projek ini. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg berkata, beliau telah berbincang dengan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamros Muhammad Zain mengenainya dan kerajaan negeri bersetuju menyediakan peruntukan projek transformasi luar bandar RTP bagi tujuan itu. Maka lahirlah program Jiwa Murni kita di Kampung Gedong dan juga kawasan yang lain. Di mana dalam keadaan yang aman kita begini, kita dapat membantu masyarakat kita yang daif, di mana kita dapat menaik taraf rumah mereka, di mana kita dapat membangunkan titi mereka, kita ngecat masjid pula, hingga orang mati pun kita tolong dikubur. Beliau turut menggalakkan TDM untuk memperluaskan program berkenaan ke kawasan-kawasan lain selain hanya berpusat di kawasan Dewan Undangan Negeri Gedong dan Simunjan untuk tahun ini. Program Jiwa Murni peringkat Batang Sadong membabitkan 21 projek dengan peruntukan 1.5 juta ringgit daripada kerajaan negeri dan telah mula dilaksanakan pada 15 Februari dan dijangka siap pada akhir April tahun ini. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sarawak boleh menggunakan peruntukan RTP untuk membiayai projek itu di kawasan pilihan raya masing-masing. Setiap Adun Sarawak telah diperuntukkan 5 juta ringgit setahun untuk melaksanakan RTP. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata arah tuju ekonomi dan pelan ekonomi pasca pandemik COVID-19 adalah untuk membuka peluang ekonomi dan pekerjaan bagi rakyat Sarawak. Keadaan sebegini yang dikecapi sejak berdekad yang lalu telah membantu dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi negara yang pesat maupun membina kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Pembantu Pusat Khidmat Gedong Mahathir Oyak ketika ditemui memberitahu projek Jiwa Murni yang dijalankan di kawasan Gedong dijangka siap pada April 2021. Antara projek-projek yang dijalankan adalah baik pulih rumah dan titi, pembinaan rumah ibadat, pembersihan tanah perkuburan dan senggaraan masjid. Setakat ini kita telah mendapat lebih kurang 60% sudah siap dan masih lagi ongoing projek yang telah akan dilaksanakan oleh pihak ATM. Mungkin insyaAllah dalam bulan 4 projek itu akan selesailah. Perkembangan kerja-kerja berkenaan sangat memberangsangkan setakat ini dan mewakili suara penduduk Gedong, beliau mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat untuk menjayakan projek tersebut. Di atas perkembangan projek ini sekarang amat membanggakan dan kami berasa berpuas hati sebagai wakil penduduk di Kampung Gedong lah khususnya berasa berbesar hati kerana pihak ATM telah banyak membina projek-projek yang telah dilaksanakan dari mula hingga sekarang dan masih lagi projek yang dijalankan sehingga kini. Daripada 17 projek yang dirancang di bawah projek Jiwa Murni di kawasan Gedong, lebih separuh telah disiapkan oleh tenaga kerja daripada pasukan tentera darat, sedikit sebanyak meringankan beban orang-orang yang memerlukan. Laporan Nur Suhaida bersama juru kamera Awang Azmil untuk TVS Gedong. Daerah Simunjan dilihat sebagai sebuah kawasan yang berpotensi dijadikan kawasan pertanian yang berupaya menjadi bakul makanan kepada Sarawak. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg berkata, memiliki tanah gambur yang sesuai untuk tanaman komoditi seperti jagung, nanas serta pelbagai tanaman lain memberi peluang besar kepada Simunjan menjadi pengeluar sumber makanan.
Untuk mencapai hasrat tersebut, aspek penyediaan infrastruktur termasuk talian perhubungan dan jalan raya menjadi fokus utama bagi membolehkan hasil pertanian di kawasan berkenaan dapat dipasarkan. Internetnya akan kita sambung ke sini sebab kita dah ada jalan. You can bring in internet facility lah. Jadi apa yang disebut kita sebagai smart agriculture pergi guna sini. Dan orang muda di sini, they can do this new commerce yang berteraskan kepada agriculture. Kita boleh bukakan pertanian moden di kawasan ini dengan IT. Jadi Food belt lah. Jadi untuk orang muda yang mengambil jurusan termasuk kejuruteraan, kerana pertanian sekarang tu part of teknologinya. Pembangunan infrastruktur jalan raya yang dibangunkan di Simunjan adalah menjurus kepada pembinaan lebuh raya persisir Sarawak. Kawasan Simunjan juga akan menjadi sebahagian daripada pembangunan Greater Kuching memandangkan lokasinya yang hampir dengan Bandaraya Kuching. Ini secara tidak langsung Simunjan serta kawasan berdekatan menjadi antara pembekal sumber makanan kepada kucing. Mana kawasan ini akan menjadi kawasan pertanian sama kucing. Dan kemudahan-kemudahan lain akan kita bangunkan di kawasan Gudong dan juga Simunjan ini, bermakna kawasan Parlimen Datuk Nancy lah, yang akan kita integrate dan ia akan menuju ke Samarahan dan juga ke Kuching. Sementara itu, Kerajaan Sarawak akan mengkaji semula keadaan tanah di kawasan tebingan Sungai Simunjan dalam usaha membangunkan semula projek penahan hakisan di tebing berkenaan. Perkara itu penting bagi memastikan masalah hakisan tebing yang berlaku di kawasan terbabit dapat diatasi sepenuhnya. Datuk Patinggi Abang Johari berkata, sebelum ini memang terdapat usaha untuk membina semula benteng di kawasan itu, namun tidak berjaya kerana keadaan tanah di kawasan berkenaan yang lembut dan mudah terhakis. Kita dah buat keputusan untuk melihat kembali struktur tanah tersebut dan juga menggunakan pendekatan yang lebih bertepatan dengan keadaan tanah. Bagi kita membangunkan river wall yang mempunyai pinjaman pinjam yang dalam menggunakan sheet pile tetapi boring pile. Kerana dulu tidak menggunakan boring pile. Jadi ini sedang kita kaji dan kita minta pihak jurutera membuat kajian. Walaupun ongkosnya agak besar, tapi kita buatkan dari hujung Pekan Simunjan sampai ke hujung Bosageng. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan kerja dan tinjauan ke projek penahan hakisan di tebing sungai daerah Simunjan pada Rabu. Kerja-kerja pembangunan benteng tersebut dianggarkan menelan belanja RM100 juta akan dimulakan tahun ini. Mengenai projek seumpamanya di kawasan Sadong Jaya, Tambirat di Asajaya dan di Sebuyau, Abang Johari berkata ia mengalami sedikit kelewatan akibat kekurangan dana yang disalurkan oleh kerajaan pusat. Bagaimanapun, projek itu dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan baik ketika ini kerana dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak. Untuk rekod, kesemua di ketiga-tiga kawasan itu melibatkan perbelanjaan lebih kurang RM500 juta. Diharapkan pembinaan benteng tersebut akan mengurangkan kegusaran penduduk sekitar dan meningkatkan tahap keselamatan mereka daripada hakisan yang berlaku daripada sungai berdekatan. Laporan Nur Suhaida bersama juru kamera Zen Hashim untuk TVS Simunjan. Perkembangan seterusnya. Pemerintahan Medan Timur kini mempunyai bangunan mahkamah tentera sendiri. Ini sekaligus dapat memudahkan urusan yang melibatkan perbicaraan bagi pasukan-pasukan di bawah pemerintahannya.
Walaupun mahkamah tentera itu milik tentera darat, namun ia juga boleh digunakan oleh tentera laut dan tentera udara bagi tujuan perbicaraan dari semasa ke semasa. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamros Muhammad Zain berkata, sebelum ini apabila adanya keperluan untuk mengadakan perbicaraan mahkamah tentera, formasi dan pasukan di Pemerintahan Medan Timur terpaksa menyediakan tempat atau bilik perbicaraan sementara. Seterusnya, mayat seorang remaja yang hanyut ketika sedang mandi di Sungai Magoh, Marudi pada 8 Mac sudah ditemui. Pasukan mencari dan menyelamat menemui mayat Rohnia Bajud berumur 15 tahun di tebing sungai pada Rabu. Menurut kenyataan pihak Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, mereka menerima laporan kejadian pada 10.50 pagi 9 Mac daripada Pastor Jamil, salah seorang keluarga mangsa. Pasukan bomba bergerak ke lokasi kejadian dengan serta-merta dan tiba di lokasi pada 4.50 petang. Namun keadaan tidak mengizinkan operasi bermula. Keesokan harinya, operasi dimulakan pada jam 6.30 pagi dianggotai 49 orang, termasuk anggota bomba dan orang kampung Long Merak Ulu Tutoh, Marudi. Pada jam 10 pagi, mayat mangsa dijumpai terdampar di atas longgokan kayu di tebingan sungai oleh pasukan bomba dalam jarak 5 km daripada lokasi mangsa jatuh. Menurut rakan mangsa Eliazar Ajik yang bersama mangsa yang hilang, Rohnia dipercayai terkandas ketika menyeberangi sungai, berkemungkinan kaki mangsa tergelincir dan menyebabkan mangsa terus terjatuh ke kawasan yang agak dalam. Mangsa terus hanyut di bawah arus dan terus tenggelam. Mayat mangsa telah diserahkan kepada keluarga mangsa untuk urusan pengebumian. Perkembangan sukan, skuad tenis negara akhirnya menarik nafas lega apabila Persatuan Lawn Tenis Malaysia LTAM melantik Abdul Hazli Zainuddin sebagai ketua jurulatih baharu yang akan menerajui kem negara bagi 2 kejohanan utama tahun ini. Menurut Hazli, beliau akan membawa beberapa perubahan ke kem negara dengan misi jangka panjang untuk membawa pulang pingat emas dalam Sukan SEA 2025. Hazli akan menerajui skuad negara bagi menghadapi kejohanan Piala Davis dan Sukan SEA Vietnam 2021 akhir tahun ini. Nama Hazli tidak asing dalam sukan tenis di tanah air apabila pernah mewakili negara sebanyak 4 kali dalam kejohanan Piala Davis pada tahun 2006, 2007, 2009 dan 2010. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini dan pastikan anda tidak terlepas perkembangan semasa di ringkas 12 nanti. Salam hormat dan jumpa nanti.